Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hayrati adrikni. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih lagi beri peluang dan ruang kepada kita untuk kita sama-sama berada dan menikmati bulan yang mulia, bulan yang penuh barakah, yakni bulan Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amalu afdal? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-shaum fa innahu la 'idla lah. Sesungguhnya dia, Abu Umamah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang utama atau amalan apakah yang afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, adalah kamu berpuasa, kerana sesungguhnya tidak ada amalan yang sebanding dengannya. Masya-Allah. Alhamdulillah. Sidang hadirin yang dimuliakan sekalian, sedar tak sedar tuan-tuan, sesungguhnya puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan, merupakan satu amalan yang istimewa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Allah Taala memilih kita untuk bersama untuk mengecapi puasa Ramadan pada tahun ini. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang hadirin yang dimuliakan sekalian, insya-Allah sedikit perkongsian pada petang yang berbahagia ini, insya-Allah saya akan sebutkan kepada tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan fadilat sahur. Fadilat sahur. Alhamdulillah. Rasa-rasa tuan-tuan hadirin sekalian, rasa-rasa mungkin ada yang tak pernah miss tiap-tiap malam bersahur, betul tak? Ataupun mungkin ada yang terlepas sahur. Ala kulli hal, yang paling penting kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada siang hari, insya-Allah. Sebenarnya kalau disebutkan perkataan sahur, sahur perkara tak asing lagi lah bagi diri kita. Dan kalau boleh tuan-tuan, bagi yang ada selera makan di pagi hari, insya-Allah mereka akan berusaha untuk bangun pagi makan sahur. Kalau anak-anak kita tuan-tuan, sudah pasti kita akan kejutkan supaya mereka bangun sahur. Di samping supaya mereka kuat tubuh badannya, dan kita nak supaya mereka mendapat keberkatan tentang sahur. Tuan-tuan hadirin yang dimuliakan sekalian, sahur, apa makna sahur? Sahur iaitu ma yu'akalu fi waqti sahur, iaitu apa yang dimakan, apa yang diminum. Itu maksud sahur. Sahur ialah apa yang kita makan dan yang kita minum ketika waktu sahur. Manakala dalam kata-kata yang lain, sahur ialah makanan lah, makanan yang kita makan pada waktu sahur. Juga perkataan disebutkan selain pada sahur, suhur. Suhur pula, suhur ialah al-fi'lu wa huwa aklu sahur, iaitu perbuatan makan makanan. Suhur ialah perbuatan makan makanan ketika bersahur. Dan kata lain, suhur ialah perbuatan bersahur itu sendiri. Masya-Allah. Sahur dan juga suhur, perkataan yang dikaitkan dengan makan, perkataan makan, makanan yang kita makan, dan juga waktu perbuatan yang kita makan tersebut, iaitu di waktu sahur, insya-Allah. Hadis Nabi daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berbunyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu
fa inna suhur barakah. Bersahurlah kamu. Sungguhnya pada waktu sahur, dalam sahur itu ada keberkatan. Dalam waktu sahur itu ada keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dikongsi kepada tuan-tuan bagaimana amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahur kita ni macam-macam lah tuan-tuan, rezeki makan yang kita makan. Namun begitu, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimakan, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersahur. Kita tengok beberapa hadis Nabi yang disebutkan, antaranya daripada Sayyidina Abdullah bin Al-Harith daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahharu faqala innaha barakatun at'am, innaha barakatun a'tamakumullahu iyyah fala tad'u. Yang pertama tentang sahur ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya, tuan-tuan, aku telah masuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersahur. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya adalah satu keberkatan. Menegaskan lagi daripada hadis yang pertama tadi, disebutkan bahawasanya Nabi kata sesungguhnya adalah satu keberkatan, satu keberkahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Oleh itu jangan kamu tinggalkannya. Yang pertama sekali Nabi sebut kepada kita, pelajaran kepada kita, mengajar kita supaya jangan tinggalkan bersahur. Masya Allah tuan-tuan, jangan tinggalkan bersahur. Seterusnya disebutkan kepada kita tentang perbezaan puasa. Kalau kita lihat, orang bukan Islam juga mendakwa mereka berpuasa, tapi yang membezakan puasa kita dengan puasa orang bukan Islam ialah sahur. Sebagaimana disebutkan oleh Sayyidina Sahal bin Sa'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab akalatus sahar. Ya, sesungguhnya pemisah atau perbezaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah makan pada waktu sahur. Masya Allah, puasa kita makan waktu sahur. Waktu sahur ni bila tuan-tuan? Nabi menyebutkan kepada kita, antaranya waktu sahur ni ialah disebutkan, iaitu pada sekurang-kurangnya kesempatan sempat membaca 50 ayat Al-Quran. Masya Allah, sempat baca 50 ayat Al-Quran. Apa yang Nabi makan, apa yang Nabi sebutkan tentang sahur ni? Nabi menyebutkan baginda daripada Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma suhurul mu'min at-tamar. Masya Allah tuan-tuan, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sahur orang mukmin adalah kurma. Masya Allah, semua kita tahu kurma alhamdulillah merupakan satu buah yang istimewa bagi yang cukup sinonim dengan umat Islam, ya tuan-tuan, sebab ia kaitkan dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini, iaitu kalau yang terbaiknya Nabi sebutkan apa tadi, dikaitkan dengan bersahur dengan buah kurma. Buah kurma, buah tamar. Kalau hari ni macam-macam tuan-tuan, macam-macam dah hadirin sekalian, macam-macam jenis yang ada, rutab lah, macam-macam tuan-tuan kan. Ada kurma Nabi, kurma Nabi. Jadi yang macam jenis tersebut jadi mak malang lah. Kalau ada yang tak suka, ada tu yang tak suka, makan buah kurma. InsyaAllah semua suka makan buah kurma, kerana ia satu buah yang cukup istimewa dari segi sainsnya. Kajian menyatakan ia yang cukup baik untuk kesihatan, mengenai khasiat berbuka pun dengan kurma, bersahur pun dengan kurma. Ia mampu mengenyangkan, lebih lagi makanan yang Nabi suka ketika berbuka puasa ataupun ketika kita bersahur. Alhamdulillah. Apa yang disebutkan oleh Nabi tidak lagi tentang sahur tuan-tuan. Bagaimana keadaan Nabi bersahur? Bagaimana keadaan Nabi bersahur? Antaranya tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah.
Kamu bersahur. Kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda berdiri untuk mendirikan solat. Maksudnya kat situ keadaan Nabi ketika bersahur. Nabi bersahur sambil duduk, tuan-tuan. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan duduk. Bukannya dalam keadaan berdiri. Sahur ni duduklah, tuan-tuan. Alhamdulillah. Baik. Okay, dia yang seterusnya, hadis yang berkaitan dengan sahur lagi, tuan-tuan. Apa yang Nabi buat? Nabi menyeru supaya kita mengajak orang lain bersahur. Masya Allah. Nabi kata apa, tuan-tuan? Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sahur fi Ramadan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, halumma ila al-ghada'il mubarak. Baginda berkata apa? Datanglah ke sini untuk makan makanan yang diberkati. Nabi mengajak para sahabat untuk makan sahur bersama-sama. Masya Allah. Okay? Mengajak untuk makan sahur bersama-sama. Kalau ada rakan-rakan kita, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, kita boleh undang, untuk kita makan sahur. Sahur bersama-sama. Sama ada di rumah ataupun di tempat-tempat, contoh bersahur di surau, bersahur di masjid, selepas melakukan qiyamul lail di malam hari, ajak sama-sama makan hidangan. Mungkin hidangan yang kita bawa daripada rumah untuk sama-sama makan, mengajak. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sekali, kena mengakhirkan sahur. Kena mengakhirkan sahur. Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ibnu Abbas bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qama ila shalah. Qultu kam kana bainal adhani was sahur? Qala qadru 50 ayat. Tadi saya sebutkan tadi, waktu sahur ni dikatakan apa? Dikatakan kadar membaca 50 ayat. Maksudnya waktu sahur tadi Nabi sebutkan 50 ayat, dikaitkan dengan apa, tuan-tuan? Hadirin melihat sekalian, dengan mengakhirkan waktu sahur. Kena akhirkan waktu sahur. Waktu yang terbaiknya itulah akhir-akhir waktu. Jangan makan waktu sahur pukul 12 malam. Dah bangun dah apa? Dah makan sahur, dah makan nasi dah, contohnya, kata tuan. Tu kata makan sahur. Tak bolehlah. Cuba ubah. Cari waktu yang berkat. Cari bagaimana hadis Nabi, ikut sunnah Nabi. Nabi kata apa? Sahur ni akhirkan sahur. Akhirkan sahur, insya-Allah. Tuan-tuan, jadi kita dapat lihat di situ bagaimana tentang perbincangan sedikit perbahasan tentang sahur, dan juga amalan ataupun sunnah-sunnah Nabi yang kita kaitkan hadis yang dibacakan tadi berkaitan dengan sahur. Jadi sekarang itu saja, tuan-tuan, sedang dimulakan pada pertemuan kali ini, insya-Allah diakhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam.